Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama dengan saya Ustazah Hayati Ismail. Saya guru ngaji negeri Johor dan juga guru bersanad dari Nadri Madrasah Al-Quran Mesir. Jadi alhamdulillah, apa khabar semua? InsyaAllah kita sambung lagi pelajaran yang lalu. Kita telah menyebut setiap huruf makhraj, iaitu daripada huruf hamzah sehinggalah huruf ya. Jadi alhamdulillah, jadi kita akan sambung semula dan kita akan sambung lagi, iaitu bersama dengan slot saya, iaitu slot yang keempat ataupun part 4 yang keempat, untuk kita meneruskan bagaimanakah asas ataupun kita back to the basic of on how to pronounce our all the letters. Jadi kita mulakan daripada ini adalah bagaimana untuk kita membezakan huruf-huruf yang perbezaan antara dua huruf yang kadang-kadang kita keliru dalam sebutannya kerana kita tak faham sama ada sebutan itu tebal ataupun nipis. Okey, sebagaimana yang saya terangkan pada minggu yang sudah ataupun yang sebelum ini, saya telah terangkan bagaimana untuk membezakan huruf yang tebal ataupun ista'ala dan juga huruf yang nipis. Kita kena ingat 28 huruf yang ada, iaitu pada huruf-huruf hijaiyah 7 huruf adalah ista'ala. Apa dia huruf ista'ala? Yang ini memang kita kena ingat, iaitu sad, dad, ta, dha, qaf, kha, ghain. Dan yang selebihnya ialah huruf istifal. Apa makna ista'ala? Ista'ala ialah terangkat lidah. Apa makna istifal? Istifal ialah merendah lidah. Jadi huruf-huruf yang di bawah ini, iaitu pada muka surat iaitu pada muka surat 17 yang mana di sini kita akan terangkan dan saya akan sebut satu-satu supaya kita boleh ikut iaitu sebutannya dan kita jangan tersalah sebut. Okey, huruf yang ini dua huruf yang lebih kurang sama, tetapi kebanyakan selalu melakukan kesilapan ketika menyebut, iaitu huruf hamzah, iaitu kita tak boleh sebut kerana huruf hamzah ialah di bawah kerongkong, jadi kita kena sebut dengan senyum okey. Kemudian ini adalah huruf ain, yang mana bila kita menyebut ialah dia di tengah kerongkong, yang mana pada sebelum pelajaran yang sebelum ni saya terangkan makhraj huruf ain iaitu di tengah kerongkong. Jadi ketika kita menyebut, bila mana kita menyebut huruf ain ini, kita kena menyebut dengan dengan senyum. Tak boleh tak boleh ke hidung tolak ataupun ke atas jadi kita kena sebut dengan okey, kita cuba sebut jadi itu bezanya. Kita tak boleh sebut je bukan. Mulut saya akan tetap dalam keadaan position senyum, tetapi saya tidak mengalihkan kerana ini adalah huruf nipis dan huruf istifal dan juga huruf ain adalah istifal. Jadi dengan sebutan dan dan alihkan bawah kerongkong kemudian tengah kerongkong. Okey. Kemudian ini adalah huruf tha, keluar lidah dan kita kena sebut dengan keadaan senyum. Tha. Kemudian ini adalah huruf yang makhrajnya tidak sama, iaitu hujung lidah diletakkan di bawah gigi, belakang gigi kacip bawah. Kemudian yang ini sebutannya kena dengan sifat safir, yang ini tidak safir, dan kebanyakan orang baca masaluhum, sedangkan dia bukan masaluhum tetapi mathaluhum. Dan ini huruf sin, kita tak boleh membaca dengan sin, tetapi tolak, letakkan gigi lidah kita di bawah gigi, kemudian kita senyum, bunyikan dia sifat safir, okey. Jadi alihkan lidah ke bawah, macam tu. Okey, boleh dapat insya-Allah. Okey, yang ini ialah
makhrajnya juga tak sama. Ini tengah, ini di bawah kerongkong. Jadi yang ini dengan keadaan suara yang pedas. Macam tu sambil senyum. Ha 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 ha. Okey, tak boleh ha ha ha. Ha 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 ha. Kemudian yang ini adalah huruf ha yang bersuara dengan ha sambil senyum dan jangan alihkan mulut. Dalam keadaan senyum, ini pun juga adalah huruf yang senyum, iaitu huruf yang istifal. Ha 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 ha. Kemudian kita jangan alihkan, cuma kita alihkan kat mana kedudukan makhraj, tolak ke bawah. Suara itu ditolak ke bawah. Dan ini ialah huruf ha, suara di tengah-tengah dengan suara pedas ha. Kemudian yang ini kita tak boleh, kita kena gunakan suara yang paling atas sekali di atas kerongkong dan dengan suara yang keladak ataupun seperti suara berdengkur. Mulut. Yang ini kita perlu keadaannya ialah tebal. Jadi ustazah akan gariskan bila tebal. Okey, kita latih setiap huruf tebal kita gariskan. Nanti bila kita baca Al-Quran pun bila huruf yang tebal, contoh macam ni. Wadduha, wadduha. Huruf dad itu ialah huruf yang tebal. Jadi bila kita baca Al-Quran contohnya Bismillahirrahmanirrahim, huruf ra kita kena sebut dengan masam, kita gariskan pada ra. Jadi kita latih daripada sekarang untuk membezakan. Sebab tu saya kata adalah sangat penting untuk kita membezakan mana huruf tebal dan huruf nipis. If we cannot differentiate the strong and light letter, we have a problem in order to recite the Al-Quran. Okey. Jadi ini huruf adalah huruf kha, huruf kha, dan ini adalah huruf zal. Jadi za disebut dengan za, kemudian za. Yang ini tadi ha ha ha, kha kha kha, ha ha ha, kha kha kha. Jadi kita kena sebut dengan kha, macam tu. Okey, yang ini adalah huruf zal, hujung lidah keluar sikit. Za za za. Ini adalah huruf zai, tolak lidah kita ke bawah. Jadi dia tak sama makhrajnya. Ramai yang baca za 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 za, salah. Za 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 za, keluarkan dia sifat safir. Ramai yang baca zal, salah. Dia jadi huruf zal. Jadi anzal. Bima anzal, huruf zai ditolak. Okey, za 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 za. Kemudian yang ini adalah huruf tolak gigi di bawah gigi, lidah di bawah gigi, tolak, letakkan. Okey, kemudian kita sebut sa 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 sa, macam tu. Yang ini ialah huruf shin dan jangan macam tu. Ramai yang baca kerana mereka tak tahu, dan ada yang kalangannya menyebut dengan sya, bukan sya tetapi sya. Kerana apa? Kerana ia adalah huruf nipis. Jadi dan ini ada sifat safir, yang ini ada sifat tafashi, berhamburan. Okey, sa 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 sha sha sha, sa 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 sha sha sha. Mulut ustazah tak gerak, tetap still in the position of smile. Okey, yang ini pula ialah huruf z, huruf zai, yang mana safirkan dia z. Dan ini kita tidak boleh safirkan. Ramai yang membaca huruf za, huruf za dengan za, safir. Dan ini adalah satu kesalahan di mana kesilapan dalam menyebut huruf za. Dan ini adalah sifat safir z. Nampak macam sama. Ramai yang baca allazina yazun. So allazina yazunnun. Jangan baca allazina yazun. Kalau jika sekiranya dia tak tahu makhraj huruf, maka dia baca dalam keadaan menyebut dalam keadaan huruf za ini dalam keadaan yang salah. Jadi z, kemudian yang ini adalah huruf tebal. Jadi dibaca dengan huruf za macam tu. Macam tu. Jadi kita gariskan di bawah gini. Huruf za. Kita cuba praktiskan. Bila kita nak huruf-huruf yang berbaris atas, kita gariskan macam tu. Huruf za. Okey, kemudian za. Dalam keadaan apa? Masam. Tak boleh za. Kadang-kadang ada yang betul dah sebut za. Tapi kedudukan mulut tak betul. Jadi kena betulkan dulu kedudukan mulut, iaitu masamkan dulu baru sebut wa.
Wa. Okey. Kemudian yang ini ialah huruf sa. Huruf sa yang mana ia huruf nipis. Sa. Kemudian yang ini ialah huruf tebal. Iaitu apabila kita menyebut huruf tebal iaitu huruf sad ini ialah kita kena menyebutnya dengan safir dan juga ista'la. Apa makna ista'la? Istilah ialah terangkat lidah yang mana huruf sad adalah huruf tebal. Jadi kita kena sebut masam dulu keadaan mulut kita, barulah kita kena sebut sad dalam keadaan gelembung. So. Okey, bezanya senyum, masam. Sa, so. Sa, so. Sa, so. Jadi itu adalah perbezaan. Jangan baca sa. Sa, so. Nampak? Sa, so. Macam tu. Yang ini za, wa. Nampak? Okey. Jadi itu sangat penting untuk kita menyebut dengan tepat. Okey, yang ini adalah huruf tebal. Ini adalah huruf tebal iaitu huruf kha. Huruf kha. Yang ini juga adalah huruf tebal yang mana ini adalah huruf ghin. Okey, kita tengok kat sini. Saya tandakan kat sini supaya terang sikit nampak ni. Okey. Okey. Jadi ini adalah kha dan tak payah alihkan mulut kerana ini juga adalah huruf ista'la. Jadi kha, gha. Kha kalau ada keladak dan gha. Kha, gha. Kha, gha. Cuma bezanya. Jangan baca macam ni. Ramai yang baca kha, gha. Ada yang baca ghairil, tak boleh. Ghairil, tak boleh. Ghin. Tak ada keladak seperti huruf kha. Itu bezanya. Jadi kha, gha. Ramai yang ingat gha macam tu. Jadi kita tak boleh gunakan suara keladak kecuali ia pada huruf kha. Ini adalah huruf ta disebut dengan nipis dan ini adalah huruf tebal iaitu huruf ta. Jadi kita gariskan pada huruf ta. Jadi ta ni huruf tebal macam mana? Alihkan. Ta. Jangan moncong. Ta. Dalam keadaan yang gelembung. Ta. Jangan ta. Kan? Ta. Siratal ladzi. Huruf yang dekat-dekat. Ini kebanyakan yang kadang-kadang kita silap. Siratal. Bukan siratal. Siratal. Tolakkan dia. Okey, yang ini kha, iaitu dia hurufnya ialah huruf yang tebal. Kita tengok huruf tebal. Dan ni juga adalah huruf tebal, huruf qaf. Jadi kita tentukan huruf tebal ini. Okey. Kha dan qa. Okey. Kha dan qa. Kha ni tak payah alih kerana kha dan qa adalah huruf ista'la. Kha dan qaf. Jadi kita sebut kha, qa. Sama. Okey, yang ini huruf zal, senyum. Za. Ini huruf masam, huruf wa. Za, wa. Itu bezanya, iaitu pada huruf za, ini senyum. Pada huruf yang ustazah tandakan ini, yang stiker ini yang warna merah, warna pink ni, okey, yang ustazah tandakan huruf warna pink ini adalah huruf tebal. Ini adalah huruf nipis. Okey, yang ini senyum kerana dia huruf nipis, ka, kemudian qa. Ka, qa. Okey. Kemudian yang ini adalah huruf da, senyum. Da, do. Senyum dan yang ini adalah huruf yang masam iaitu huruf tebal. Da, do. Yang do. Dia jadi lain. Dan, do. Bukan. Dan, do. Okey, kemudian yang ini ialah huruf ra dengan sedikit takril dan ini tak ada takril. Ra.
Ra, 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 ra. Ini tak payah alih sebab huruf ra baris atas. Huruf nistifal yang dibaca dengan tebal apabila dia berbaris atas. Ini ra, ra, ra. Kemudian dot, da, da, da. Da, 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 da. Mulut tak payah alih kerana ini adalah huruf ista'la dan ini juga adalah huruf istila. Dua-dua alihkan, tolakkan udara supaya dia jadi kembung. Da, 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 da. Da, 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 da. Okey? Tak boleh za, za, za. Macam tu Okey. Jadi ini adalah formula ataupun method on how to differentiate this between it look like similar makhraj tetapi sama makhraj yang berbeza. Okey, kita teruskan lagi kepada pelajaran seterusnya. Kita tengok. Ini adalah jadi ni tembus ni Ustazah sebab tu pakai stiker tadi bagus. Admin kita ni tadi. Okey, bagi kat Ustazah. Okey, jadi kita tengok dan sekarang kita dah masuk kepada huruf yang bercantum-cantum. Ini sangat penting. Sebab tu Ustazah kata asasnya baris atas ni mesti tahu sebut. Ustazah tunjuk je apa ni, ni mesti dah tahu sebut. Maksudnya kita tak boleh tak kenal huruf. Kita mesti kenal ni adalah na. Kita mesti kenal ni adalah la. Kita mesti kenal ni adalah ka. Kita mesti kenal ni adalah qa yang huruf tebal. Kita tahu ni ka. Kalau kita tahu ni tahu ka, tapi salah sebut ka. Tak boleh. Kita mesti tahu sebut ini adalah qa. Bila Ustazah tunjuk dia, ni ra, tebal. Ini ni senyum. Ni ra, macam tu. Jadi yang paling penting ialah kita kena kenal setiap sebutan baris atas. Okey. Jadi bila dia bercantum-cantum, dia bermakna kita dah boleh menyebutnya dengan membaca. Ini kita dah kira macam dah nak baca Quran lah ni. Kita dah nak mula-mula eja dulu. Kemudian huruf cantum-cantum kita dah nak mula membaca. Dengan berapa harakat? Satu aja. Satu harakat tak payah cari. Sebab bila satu harakat maksudnya kita baca pantas. Okey. Contohnya ro'aba. Kita tak boleh baca ro'aba, tu dah salah. Kerana kita meletakkan alif di atas hamzah ni, kita letak ba di atas ba. Macam tu tak boleh. Jadi dia adalah satu harakat dibaca dengan satu. Okey, macam mana kita nak kenal huruf ba ni dalam Quran? Huruf ba ialah, kalau macam ni adalah huruf ba. Kita tahulah tadi satu-satu. Dan bila dia bercantum-cantum, dia jadi huruf ba-nya kecil je. Dia bila di awal dia ba macam ni. Bila di tengah-tengah dia jadi ba gini. Tapi dia tetap titiknya di bawah. Dan dia hujungnya dia jadi ba yang asal semula. Jadi kita kena ingat ni, ini kena hafal lah Ustazah. Ya. Kenapa kalau tak kita tak boleh. Tak hafal ni huruf ba, tak boleh baca Quran. Sebab tu asasnya. Yang penting ialah kita kena tahu baris atasnya ba. Okey, huruf ta dia ada dua titik di atas. Di atas. Jadi ta. Bila di awal dia macam ni kecil je. Bila di tengah-tengah sama juga, titiknya tak dibuang. Titik tetap sama tetapi dia kecil sikit sebab dia dah bercantum. Yang ini bila di hujung ta-nya sama dengan yang di seperti yang asal, huruf asal ta. Susah ke? Tak susah kan? Jadi senang. Okey, huruf sa juga senang. Dia apa bezanya? 3 titik. Okey, 3 titik. Bezanya ialah sama je. Ujung dengan depan sama, cuma yang dekat awal ni dia kecil sikit. Dekat ujung ni dia besar sikit, sama asal macam ni. Di tengah-tengah pun sama. Cuma tengah-tengah dia kecil sebab dia nak bercantum-cantum. Okey. Kemudian huruf nun, na. Huruf na. Nun pun sama juga. Huruf nun di hujung sama, di tengah-tengah pun satu titik aja. Jadi kita tak boleh confuse bila 2 titik dengan 1 titik. 1 titik huruf nun, 1 titik di bawah huruf ba. Atas titik huruf ta. Atas 3 titik huruf sa. Okey? Okey. Ini di bawah huruf ya. Tak ada yang 2 titik di bawah kecuali huruf ya. Jadi senang kan nak bezakan huruf-huruf tu. Kadang-kadang orang pelik ini dia terbaca huruf ba pula kan. Jadi kebanyakan macam tu. Tetapi tak apa, jangan risau. Dengan pendekatan yang begini dia lebih memudahkan untuk kita mengenal huruf. Sebab tu orang selalu kata, kau ni tak kenal huruf lah. Sebab tak kenal huruf. Sebab tu anak-anak kita pun kalau kita nak membaca mesti kenal huruf daripada bawah.
Okey, selagi tak kenal huruf kita tak boleh pindahkan. Kita tak boleh pergi to next page. Okey, dan ini huruf ya pun sama. Ya dan hujungnya ialah sama asalnya. Okey. Yang ini ialah huruf dia cantum iaitu huruf ro dan huruf dan huruf ba. Yang ini dia tak cantum lah. Satu huruf. Ro ba, ro ba, ro ba. Kena ba wa ba wa okey. Ni senyum tengah masam senyum. Ba to na, ba to na, ba to na. Okey. Da ba ro. Senyum masam. Da ba ro, da ba ro masam. Okey. Ni senyum. Za na ba. Zanaba, senyum. Zanaba, makhraj huruf jaga za, jangan za. Zanaba, keluar lidah sedikit. Zanaba, jangan lalu banyak sangat. Za. Susah nanti nak sebut. Bila kita nak membaca Quran ni, kita sikit je, jangan terlalu macam terlalu melampau-lampau sangat. Zanaba macam tu kan. Zanaba, sikit je. Zanaba tekan Okey, zanaba. Jangan zanaba. Jangan. Zanaba. Okey. Yang ini ialah huruf sa. Keluarkan lidah. Sabatu. Senyum. Saba. Lembut saja tekan ba. Sabatu. To barulah tebal. Sabatu. Okey, kemudian baraka. Okey. Tauraka. Tak mau toroko. Ada jadi huruf to. Tu bezanya. Senyum, masam, senyum. Tauraka, sabaro, baraka, tauraka, sabaro. Jadi kita dah boleh membaca lah. Kalau kita baca secara cepat pun, baraka, tauraka, sabaro. Sebab apa? Kita fokus. Dan itu sebenarnya untuk mencapai kemahiran, untuk kita mahir dalam membaca Al-Quran ialah kita kena fokus di manakah huruf tebal dan huruf nipis itu. Okey, jadi kita tengok kita nak baca bersama-sama. Okey. Iaitu nabata. Okey. Taroba. Macam tu Kita baca perlahan dulu. Robasa. Kalau baca lagi laju. Robasa. Kalau baca lagi laju. Nabata. Barot. Saroba. Itu lagi lajulah. Okey. Baroma. Tonaba. Zanaba. Okey, maksudnya laju dalam keadaan laju. Nanti kita nak baca Al-Quran, kita bila kita dah mahir sebutan huruf tu tak ada mengangkat-angkat, maksudnya kita dah boleh baca secara pantas Okey, batala. Sekarang ni kita kena baca satu-satu sebab kita nak betulkan makhraj ni. Batala. Selagi tak batala, tak betul. Batala, tak betul. Batala. Betulkan dulu secara perlahan, lepas tu laju. Batala. Macam tu. Ni tak boleh. Bila kita baca badara, tak boleh. Salah. Badara, tak boleh. Salah. Kemudian badara, tak boleh. Sebut satu-satu. Senyum. Bandara. Bandaro. Laju. Bandaro. Macam tu. Okey. Sebab tu saya cakap yang penting ialah baca perlahan, tartil, sambung. Baca perlahan, tartil, sambung. Okey? Baca perlahan. Apa? Ya baro. Laju. Ya baro. Okey. Ini ataya. Okey. Fataya. Okey. Sabala. Okey. Ni tasaba. Sabata.
Sabata. Sabata. Nawafa. 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 Yaru'a. Yaru'a. Sebut dulu satu-satu. Yaru'a. Kemudian bataro. 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 Kemudian tabaro. 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 Okey. Natana. 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 Okey. Nazaro. Nazaro. Fatana. Fatana. Nazafa. Nazafa. Yatama. 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 Lagi laju. Yatama. Yatama. Lagi laju. Bataka. Perlahan. Bataka. Laju. Bataka. Lagi laju. Bataka. Bataka. Okey. Nazaka. 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 Lagi laju. Nazaka. Lagi laju. Nazaka. 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 Jangan nazaka. Nazaka. Dia jadi menyambar ke huruf kita sebut satu-satu. Okey. Bayana. 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 Okey. Nazala. Nazala. Okey. Jadi itu macam mana kaedahnya bila kita menyebut setiap huruf itu, bila di huruf itu disambung-sambung. Disambung-sambung. Okey. Okey. Yang ini kita pergi kepada huruf seterusnya, iaitu huruf jim, iaitu huruf jim, huruf ja. Huruf ja. Kita tengok bila dia di hujung, di awal dia jadi ja gini. Jadi dia buang dia punya ekor tu tak ada, tapi titiknya tetap ada. Itulah huruf ja. Jangan confuse dengan huruf kha. Kerana huruf ja ini dia punya titiknya kat bawah. Titik dia dekat bawah, dia macam apa ni orang kata macam apa tu burung punya apa tu? Burung punya paruh. Huruf ja. Jadi tapi bawah dia ada satu titik ni. Ni ialah dia huruf ja di awal. Dia dah tak boleh maintain macam ni lagi sebab dia nak sambung-sambung hurufnya, dia bertukar dia jadi. Ni juga huruf ja juga sama. Ini di huruf ujungnya sama. Sama macam yang asalnya huruf jim, huruf ja. Okey, ini huruf tak ada titik. Dia kosong, tapi macam paruh burung juga macam tu. Ha. Sama juga asalnya huruf ha. Yang ini huruf kha, di atas. Yang ini kena huruf apa? Huruf kha bersenduh. Seperti kita berdengkur, bunyi berdengkur kha. Mulut kha. Kha. Okey, yang ini ialah huruf sin. Ini ada 3 gigi. Tapi bila dia bercantum macam ni, di awal giginya tetap 3. Yang ini dia dah rongak, giginya tinggal berapa? Tinggal 2. Tinggal 2 sinnya, giginya. Tapi dia tetap, giginya tetap ada. Cuma dia punya ekor kat sini tak ada. Tapi bila dia bercantum dan di akhir, dia jadi sin yang asal. Okey, cuba tengok. Okey, cuba tengok pada huruf seterusnya. Shin pun sama. Bezanya ialah dia 3 titik kat sini. Sha. Sha. Asalnya macam ni. Huruf dad ekornya dibuang di tengah, di awal dan juga di tengah, dan di hujung dia jadi dad yang sama. Asalnya huruf dad dan ini huruf sad dan ini adalah huruf dad. Ini huruf sad tadi sad. Sa. Ini huruf dad. Do. Juga sama. Huruf dad ni dia ada kembung kat sini, kemudian dia ada titik di atas ni. Ini adalah huruf do. Okey, kita tengok satu-satu hurufnya yang mana. Okey, kita tengok Okey, ini tadi huruf sin ni tetap 3 gigi dia tadi, minta maaf Ustazah tadi tersebut 2 giginya. Bila dia berada di tengah, giginya tetap ada 3. Cuma 3 giginya yang kat sini dia naikkan sikit supaya dia jadi
dia pendek dia jadi pendek, dia jadi kecil lah dia punya ekor sin ni. Okey, kita tengok satu-satu okey. Satu-satu. Raja'a, raja'a, laju raja'a. Okey. Hadhala, hadhala, laju hadhala. Hatama, hatama. Jashaba, jashaba. Jashara, jashara. Saraqa, saraqa. Sarakha, semua tebal. Sarakha, mulut jangan gerak. Sarakha, laju. Sarakha, sarakha, sarakha. Okey. Samara, samara. Okey. Nasha'a, 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 nasha'a. Okey. Sana'a, sana'a, sana'a. Sarafa, sarafa. Daraba, daraba, daraba. Samada, samada. Habata, habata. Hajala, hajala, hajala. Suara pedas. Ghadaba, ghadaba. Khaba'a, khaba'a. Khabasa, khabasa, khabasa. Ghasaqa, ghasaqa. Senyum tengah-tengah. Ghasaqa. Rasada, rasada. Semua masam Khabata, khabata. Syaghala, syaghala. Janaba, janaba. Jarafa, jarafa. Na'asa, na'asa. Hadara, perlahan, laju. Hadara. Sadaqa, laju. Sadaqa. Jadala, laju. Jadala, jadala. Khada'a, khada'a, khada'a. Khatana, khatana. Akhadha, akhadha. Syarafa, syarafa. Jangan syarafa. Syarafa tu. Syarafa, syarafa. Habara, habara, habara. Hasara, hasara. Hasyafa, hasyafa. Hasyara, hasyara. Dan kita pergi kepada page seterusnya. Semua huruf ini diajar dan ditunjukkan huruf dia sekiranya huruf itu dicantumkan. Dicantumkan. Jadi kita tengok kalau huruf ain, huruf ain kita sebut dengan ain macam ni Ain ni cantumnya ain dia macam kepala burung ni, kepala burung tapi dibuang ekornya. Tapi dia tetap disebut dengan Okey? Ni ra. Jadi kita kena sebut dengan masam. Ra. Okey? Ni jika macam ni di hujungnya macam ni. Dia punya belakang dia lain sikit. Ra. Okey, fa hujungnya sama dengan yang asal. Huruf qa pun sama huruf qaf, iaitu disebut dengan qa. Okey? Jadi disebut dengan qa. Okey. Syaghala, syaghala. Na'asa, na'asa. Ba'aqa, ba'aqa, ba'aqa. Lagi bagus kalau kita sebut, kita tengok, kemudian kita cuba sebut tanpa melihat. Kita nak membayangkan huruf itu dengan tanpa melihat, tapi kita membayangkan kerana kita dah sebut dengan lambat. Okey. Ja'ala, ja'ala, ja'ala. Okey. Baghaza, 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 baghaza. Okey. Sa'ada, sa'ada. Okey. Dha'afa, dha'afa. Dhaghata, dhaghata. Dhaghata,
Dha wa dha. Okey. Saghara. 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 Tak boleh qa. Aqada. 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 Okey. Ajaza. Semua senyum. Ajaza. Tak payah alih kan? Ajaza. Ghafala. Ghafala. Okey. Ghusala. 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 Ghadaqa. Tengah-tengah senyum. Ghadaqa. 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 Wa'ada. Wa'ada. Syaghafa. Syaghafa. Waqa'a. Waqa'a. Sa'aba. Sa'aba. Okey. Jadi kita berhenti sampai sini, iaitu pada muka surat 22. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu